عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-muhtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Muslimin sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan takwa ini pula
dia akan datang dalam diri kita satu perasaan takut kepada Allah. Bila mana kita memiliki dan mempunyai ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan, Tuhan yang menciptakan kita. Seringkali saya menyebut satu perumpamaan. Budak kecil tidak pernah merasa takut dengan ular ataupun lipan yang datang kepadanya. Bahkan kadang-kala ia ketawa, ia gembira. Kerana apa? Di dalam fikirannya, dalam dadanya tidak ada pengetahuan tentang kala jengking yang bahaya, yang boleh mematikannya, dan tidak ada maklumat mengenai bisanya ular. Maka dengan sebab itu dia boleh ketawa dan dia boleh memain-main ataupun mempermain-mainkan ular tersebut. Maka begitulah juga dengan manusia, selagi mana ia tidak ada ilmu yang bersangkutan dengan ketuhanan, maka selama itulah dia tak berasa takut pun kepada Allah. Esok adalah hari guru. Tuan-tuan, guru ini adalah merupakan satu jenis manusia, satu golongan manusia yang melemparkan ilmu ke dalam dada kita masing-masing. Dia melemparkan ilmu agama, dia juga melemparkan kepada kita ilmu matematik, geografi, sains dan sebagainya. Cuma tinggal lagi alangkah baik kalau ilmu itu, apa jua ilmu sekalipun yang dikatakan ilmu keduniaan itu, kalau dilontarkan kepada anak murid itu, dikaitkan pula dengan agama, dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu akan menambahkan rasa takut kita kepada Allah taala. Muslimin sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam banyak-banyak guru itu ada guru yang mengajar direct kita secara langsung, tetapi ada guru yang kita tak nampak pun dia. Tetapi guru yang mengajar direct kita itu merupakan anak murid kepada anak murid, ada murid dan sebagainya, kepada guru yang besar itu. Yang sudah tentulah guru yang besar itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selepas daripada itu muncul beberapa guru yang lain. Antara guru-guru yang besar itu ialah Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i adalah seorang ulama yang besar, sehingga kan kita di negara kita biasanya keseluruhannya di rantau Asia ini ataupun Nusantara ini berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, yang namanya ialah Muhammad bin Idris bin Abbas. Dan sanadnya itu, namanya itu sampai kepada Abdul Muttalib, iaitu tok kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita alhamdulillah hidup sekarang ini jadi baik. Kita sembahyang, kita berpuasa tak lama lagi, dan kita nikah kahwin. Sebelum daripada itu kita nikah kahwin, dan ada tak lama lagi nak pergi haji, dan dah pergi pun haji. Semuanya kita buat itu semua mengikut panduan daripada tok guru kita, nama dia Imam Syafi'i, yang diajar oleh anak muridnya yang sudah pun berlapis-lapis. Tuan-tuan, untuk menceritakan Imam Syafi'i ini sudah tentu memakan masa yang panjang, tetapi saya ingin menyebut dalam masa 2-3 minit ini cerita bagaimana hebatnya Imam Syafi'i. Tuan-tuan telah mendengar bagaimana Imam Syafi'i menghafal Al-Quran dalam usia 7 tahun, dan dia belajar pula dan hafal kitab Muwatta, kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik dalam masa lebih kurang 9 bulan, kira-kiranya dalam masa 1 tahun. Itu kehebatan Imam Syafi'i. Tetapi salah satu daripada yang mungkin jarang kita dengar, bagaimana hormatnya Imam Syafi'i dan beradabnya Imam Syafi'i ini ketika menuntut ilmu, sehingga ilmunya itu menjadi berkat. Dan berkat inilah yang hendak kita cari di dalam proses menuntut ilmu. Sama ada kita menuntut ilmu di sekolah ataupun di masjid secara informal, formalnya di sekolah. Bila kita dapat berkat, maka ilmu itu melekat. Tuan-tuan, satu ketika bila mana Imam Syafi'i ini sedang menghadap Imam Malik, belajar dengan Imam Malik di Madinah.
Tiba-tiba Imam Syafi'i menangis. Menangis dia. Lalu Imam Malik bertanya, wahai Syafi'i, kenapa engkau menangis? Dia kata, wahai Imam Malik, wahai Tok Guru, aku menangis kerana kakiku digigit oleh lipan. Maka dia menyatakan bahawasanya, aku jaga suara aku jangan bersuara sehingga mengganggu engkau yang sedang hendak mengajar itu. Aku tahan kalau ikutkan hati aku. Kesakitan yang kutanggung, ingin saja aku menangis. Tetapi kalau aku menangis, sudah tentu mengganggu majlis ilmu. Dengan sebab itulah aku hanya membiarkan air mata menahan kesakitan, sebagai salah satu daripada adab di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, tuan-tuan, sewaktu Imam Syafi'i sedang menghadap Imam Malik juga, diriwayatkan bahawasanya Imam Syafi'i sewaktu membuka kitab tidak berbunyi. Biasa kita buka kitab berbunyi helaian, tetapi Imam Syafi'i tidak. Buka dengan perlahan. Kerana apa dia? Jaga adab bila berhadapan dengan tuan guru. Maka adabnya ini, dua adab ini tuan-tuan saya nyatakan supaya apabila, terutama sekali kepada adik-adik yang sedang bersekolah di sebelah, untuk mendapat keberkatan dalam menuntut ilmu ini, adab dengan guru kena jaga. Dan mak ayah seharusnya memberi ingatan kepada anak-anak mereka supaya jaga adab yang seperti ini. Kalau Imam Syafi'i menjaga jangan berbunyi helaian kertas sewaktu membuka kitab, agar ianya tidak mengganggu emosi dan juga suasana situasi sedang belajar itu, maka bagaimana pula dengan anak murid sekarang kadang-kadang bising. Kalau Imam Syafi'i sendiri menangis, hanya mengeluarkan air mata, menahan esakan tangisannya itu kerana jangan mengganggu suasana pembelajaran, maka bagaimana pula dengan kita yang kadang-kala guru mengajar, kita bercakap di dalam kelas ataupun di dalam masjid yang sedang ada kelas-kelas pengajian. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, sukarnya ilmu itu untuk menyelinap masuk ke dalam dada kita, untuk menjadikan kita insan yang terbaik di atas muka bumi ini. Tuan-tuan, izinkan saya untuk membaca beberapa pesanan Imam Syafi'i sebanyak 30, tetapi saya ambil yang utama saja untuk ingatan kita pada hari ini. Yang pertama, Imam Syafi'i pesan, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin kerana ia dapat menjaga dan membuat kamu cemerlang di dunia dan akhirat. Nombor satu, Imam Syafi'i pesan, belajar. Dia kata belajar, dan dia tak sebut di sini belajar apa pun. Yang penting belajar, dapatkan ilmu supaya kita boleh mengurus hidup kita dalam dunia. Sebab ilmu itu dia akan jaga harta kita, jaga dunia kita. Tetapi kalau kita kejar harta, harta tak boleh nak jaga kita. Kita kena jaga harta. Tapi orang yang ada harta, dia ada jiwa, dia masih hidup dan dia ada ilmu, maka ilmu itu akan ajar dia, akan jaga dia bagaimana nak mengurus diri dia dan juga harta dia. Ini kelebihan ilmu. Sama ada ilmu agama ke, ilmu matematik ke, ilmu sains ke, ataupun ilmu engineering ke, jurutera, ataupun ilmu accountant dan sebagainya. Semuanya ilmu itu penting, cuma kita ikat dengan agama, itu lagi bagus. Yang kedua, perbanyakkanlah menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyakkan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. Imam Syafi'i pesan, kita ni banyak sebut nama orang. Kadang-kadang nama rakan kita yang bagus, pemimpin kita yang bagus, kadang-kadang tak bagus pun kita kata bagus, ya. Sebut nama orang, tetapi nama Tuhan kita tak sebut. Dan dia minta sebut, ingat banyak-banyak kepada alam akhirat daripada kita mengingati alam dunia. Yang ketiga, pilihlah makanan yang halal kerana ia menjamin kesihatan dan menyebabkan syaitan gerun. Nombor tiga,
Yang ini pun saya selalu sebut di dalam khutbah, elakkan daripada makan yang haram, ataupun mungkin tak makan yang haram, tetapi sumber beli makanan yang halal tapi sumbernya itu daripada yang haram. Beli daging lembu daripada sumber menipu orang sehingga dapat duit. Beli daging ayam, sumbernya apa dia? Duit rasuah. Kerana ini semuanya boleh menyebabkan hati gelap. Yang kelima, yang seterusnya, apabila salah seorang antara kaum kerabat atau jiran dan saudara kamu sakit, kamu perlu ringankan langkah menziarahinya, kerana ia disaksikan oleh malaikat dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau ada dengar orang sakit, siapa saja sakit, ringankan kaki kita untuk pergi ziarah dia. Yang seterusnya, marah adalah salah satu daripada panah-panah syaitan yang mengandungi racun. Oleh itu hindarilah ia supaya dapat menewaskan syaitan dan bala tenteranya. Ketujuh, seterusnya, kasihanilah anak yatim, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergolong sebagai anak yatim, dan beliau akan bersama-sama dengan orang-orang yang menyayangi dan mengasihi anak-anak yatim di hari akhirat nanti. Dan Imam Syafi'i sendiri juga yatim piatu dalam usia lebih kurang 2 tahun. Jadi Imam Syafi'i kata, sayangkanlah orang yatim, budak-budak, anak-anak yatim, sebab dia tak ada mak bapak. Dia sebenarnya nak sangat disayangi, tetapi nak disayangi oleh siapa? Maka kitalah yang menyayangi mereka. Seterusnya, berbuat baik dan tunjuklah bakti kepada ibu bapa tanpa mengenali letih dan lelah. Sebagaimana mereka berbuat begitu sepanjang hayat mereka, ia dapat menambah keberkatan pada umur, menambah rezeki dan kempunan atas dosa-dosa kamu. Kena buat baik dengan mak ayah. Mak ayah kita letih, jaga kita sewaktu kita kecil dulu. Dan jangan kita merasa letih dengan perangai mak ayah kita. Mungkin dia merepek sana merepek sini, beletih sana beletih sini, penat kita mendengar. Tapi tuan-tuan, tahukah kita bahawa kita juga pernah berletih, ataupun kita juga pernah bertanya itu ini, benda yang sama kepada mak ayah kita yang sama, dan mak ayah kita tetap melayan kita. Maka dengan sebab itu, layanilah kedua ibu bapa, kerana dia boleh menambahkan berkat dalam kehidupan, keampunan, dan juga menambahkan rezeki kita. Saya teringat kepada satu orang jutawan Cina, yang kalau saya sebut nama pun tuan-tuan kenal, dan dia katakan bahawasanya, dan dia selalu pergi overseas, apabila dia pulang ke Malaysia, dia sewa satu jet daripada Subang, dia terus pergi ke Penang. Dan dia kata, saya berjumpa nombor satu, bila saya pulang ke Malaysia, saya mesti jumpa mak saya. Kerana jumpa mak ini, dia kata, mak kita pertama sekali ada seorang saja dalam dunia. Yang kedua, saya yakin itu ada Ong. Itu orang Cina yang kafir. Maka dalam kitab memang menceritakan, siapa yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa, rezekinya akan jadi murah. Dengan sebab itu, pastikan tutur bicara kita jangan sampai menyakiti atau mengecilkan hati mak ayah kita. Nombor seterusnya, ingat dan zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, kerana dia mengobati penyakit jasmani dan hati. Ia mencetuskan ketenangan hidup dan juga kepuasan jiwa. Seterusnya, sebesar-besar keaiban, iaitu keburukan, adalah kamu mengira keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri. Imam Syafi'i kata, besar-besar keburukan, keaiban ialah bila kamu, kerja kamu ni cek keburukan orang lain. Sedar daripada tidur, dia mikir keburukan orang lain. Akhir sekali berlaku perpecahan. Sedar daripada tidur, labelkan orang lain dengan label-label yang tertentu. Sedar daripada tidur, kita ingat nak kecam, nak fitnah, dan juga nak umpat orang itu dan orang ini.
Maka dia kata, bila kamu fikir tentang keburukan orang lain, itulah keaiban yang paling besar sekali yang ada pada diri kamu. Sedangkan kamu sendiri punya keaiban pun berlambak-lambak, bertimbun-timbun, tetapi kamu tidak nampak keaiban diri kamu. Kamu tengok keaiban orang lain. Yang seterusnya, ketahuilah istighfar yang diucapkan dengan betul mampu membuat syaitan lari ketakutan dan menggoncang impaya iblis di istana kerajaannya. Istighfar. Kita hari Jumaat seelok-eloknya istighfar. Selawat pada Nabi biar sampai 100. Bukan setakat hari Jumaat, tetapi tiap-tiap hari. Dan istighfar pun tiap-tiap hari biar sampai 100. Nabi buat sampai 70, kadang-kadang 100. Jadi yang ini Imam Syafi'i pesan, istighfar dia kata buatlah. Dan dia bukan setakat menghapuskan dosa, tetapi melicinkan urusan kedatangan rezeki kepada kita. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau dilihat kepada beberapa, sebenarnya banyak, ada 30, maka sudah cukup untuk menjadi bekalan kepada kita. Dan kita ingat apa yang saya sebut tadi, yang mana boleh amal kita amalkan terus, ya. Ingat pada mak bapak, ya, mana minggu lepas kita baru saja melalui hari ibu. Walaupun di sana ada yang kata hari ibu ni Kristian, itu kalau sambut cara Kristian jadi Kristian lah, ya. Tapi hari ibu tu supaya kita teringat, lebihkan sikit. Bukan bermakna nak menyambut hari ibu ikut standard ataupun ikut cara Kristian, ya. Dalam hari-hari ni Allah Ta'ala suruh kita selawat, istighfar pada dia tiap-tiap hari. Tetapi bila mari hari Jumaat, speedkan sikit, ya. Ada satu hari kamu kena lebih. Itu tujuan yang saya fikir tak perlu kita bahas halal haram dengan yang dikatakan hari ibu ke hari apa sekalipun. Yang penting kita ikut cara Islam. Bila hari ibu mari, kita teringat. Baik, kita telefon dia, ataupun kita balik kalau kena hari itu hari cuti, ya, dan kita raikan dia. Bukan bermakna kita meraihkan dia hari itu saja. Tidak, mungkin hari itu lebih sikit. Hari lain kita buat yang sekadar yang kita mampu. Jadi begitu juga dengan hari guru bagi besok. Bukan bermakna anak murid hari besok ataupun hari ini kita buat baik kepada guru. Cuma dengan adanya hari guru besok, anak-anak murid, adik-adik sekalian, mungkin pakat belilah apa-apa yang patut gembirakan hati guru, bagi hadiah, ya. Nak bagi hadiah tiap hari tak mampu juga, bagi hari besok ke ataupun hari Senin, okey, itu pun sudah cukup, ya. Jadi saya sebut juga tentang bila disebut hari ni, ada yang kata hari ibu tak boleh disambut. Tak adalah kita nak sambut macam orang Kristian. Ambil je lah. Rasa tak nak buat hari ibu tu pada hari berapa bulan baru ni, yang minggu lepas tu, kita buat hari lain, ya. Hari lain 30 Mei hari ibu standard Malaysia ataupun orang Melayu punya pun boleh juga, tak ada masalah. Jadi yang penting kita buatlah yang terbaik untuk sepanjang kita hidup di atas muka bumi ini, agar Allah Ta'ala meredai kehidupan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تعشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menambahkan amalan dan juga ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehubungan dengan itu, sepanjang bulan Syaban nanti, Masjid Ar-Rahimah telah pun memutuskan untuk menganjurkan program pra-Ramadan. Pra-Ramadan sebagai warm up, nak panah enjin untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi sepanjang bulan Syaban itu kita menganjurkan beberapa program kerohanian supaya kita semua tidak terkejut dengan kedatangan Ramadan lebih kurang sebulan lagi. Antara program yang kita anjurkan ialah pada 23 hari bulan 5, iaitu selepas maghrib minggu depan, hari Isnin minggu depan, satu ceramah Isra Mi'raj oleh pasukan imam muda yang terdiri daripada 3 orang, iaitu Imam Muda Nasir, Imam Muda Ammar dan juga Imam Muda Aran. Mereka akan bergabung, akan mengadakan program Isra Mi'raj pada minggu depan, 23 hari bulan minggu depan. Jadi jemputlah semua, bawa anak isteri, datang ke Masjid Ar-Rahimah pada minggu depan hari Sabtu. Kemudian disusuli pula pada 30 hari bulan 5, iaitu 2 minggu lagi selepas maghrib juga, Forum Qanun Jenayah Islam, tajuk dia Rahmat untuk Semua, akan disampaikan oleh Yang Berhormat Ustaz Muhammad Nur Hamzah, Ahli Dewan Undangan Kerajaan Negeri Terengganu. Yang ketiga, aktiviti Ramadan ini juga kita akan mulakan pada 1 Syaban. Aktivitinya akan dimulakan pada 1 Syaban, iaitu solat subuh secara berjemaah yang akan diimamkan oleh Imam Hafiz sepanjang bulan Syaban sampai kepada bulan Ramadan, dan diikuti dengan tazkirah ataupun tazkirah lebih kurang 5 minit saja. Jadi mulai 19 hari bulan nanti, kita start 19 hari bulan. Kemudian dalam sepanjang Syaban itu, bermula 19 hari bulan, kita juga akan menganjurkan sembahyang solat sunat, hajat dan juga taubat lepas isyak, dan juga witir sekali 1 rakaat, sebagai didikan. Yang mana dah buat itu tak apa, dia buatlah. Tapi kita nak mendidik sama-sama, mendidik jiwa kita, diri kita, supaya kita boleh buat sembahyang sunat taubat dan juga hajat ini setiap malam. Taubat tentulah kita kena buat setiap malam. Dan hajat pula kadang-kadang ada yang tak reti nak sembahyang hajat. Jadi kita akan ajar sembahyang hajat, sebab bila ada masalah, kita sendiri yang buat. Jangan panggil Tok Imam. Tok Imam tak tahu hajat kita apa dia. Kita pun malu nak cerita hajat kita pada Tok Imam. Hajat rumah tangga ke, hajat hutang banyak sangat ke. Jadi biar kita sendiri yang buat. Jadi kita didik bermula 1 Syaban, iaitu 19 bulan 5 ni, kita akan buat sembahyang sunat taubat dan hajat itu secara berjemaah. Dan janganlah pula ada yang kata ini bid'ah. Ini pendidikan. Ini pendidikan, dan kita tak buat benda baru. Cuma kita buat sama-sama, untuk mendidik orang yang tidak mengetahui tentang cara-cara nak sembahyang sunat hajat dan juga taubat. Kemudian bermula 19 hari bulan Mei ini juga kita akan mula puasa berjemaah Isnin Khamis, dan kita akan sediakan makan minum di sini untuk berbuka puasa setiap Isnin Khamis. Maknanya kita akan mulakan minggu depan, Isnin minggu depan, Khamis minggu depan, kita akan mulakan hari Khamis minggu depan. Dan malam Ahad, setiap malam Ahad bermula minggu depan juga, kita akan adakan Qiyamul Lail. Kita akan adakan Qiyamul Lail. Yang seterusnya saya ingin buat pengumuman juga. College Universiti Islam Antarabangsa Selangor sedang membuka peluang kepada sesiapa yang ingin menyambung pelajaran mereka peringkat diploma, ijazah, sarjana dan PhD dalam pelbagai bidang, dan barang-barang ada disediakan di muka pintu dan juga di pejabat kita. Kemudian kita juga, oleh kerana kita menganjurkan program bermula 1 Syaban ini, kita mengharapkan sumbangan daripada tuan-tuan untuk bagi makan kepada mereka yang puasa sunat. Siapa-siapa yang isteri yang tak habis lagi qada, mari buka puasa sini. Dan kita pun kok ada yang demam ke, sakit demam dulu tak puasa, kita qada. Dan kita berbuka sama-sama di sini. Jadi itu antara benda-benda yang saya rasa
perlu kita lakukan ialah sumbangan tuan-tuan amat penting untuk menjayakan program ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin waradallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi'aini inayatikar rabbaniyah wa bihifzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikinal muazzam Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-Marhum Sultan Salahuddin Idris Shah Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayah wat taufiq was-sihhah was-salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni As-Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin war ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Imam pada hari ini Ustaz Ibrahim Abdullah daripada Zaqazig Mesir yang sedang menyiapkan tesis PhD di UAE.